Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Nyambung lagi perbahasan kita daripada mukhtasar mazhab akidah dan firqah umat Islam. Sebelum ni, minggu lepas kita bahaskan tentang satu firqah yang dinamakan dengan nama Musyabbihah. Di bawah firqah ni, kumpulan ni dipecahkan ada 9 pecahan. Kita dah bahas 6 ataupun 7 pecahan daripada Musyabbihah ni. Jadi kita ada baki lebih kurang 3 ataupun 4 lagi lah perbahasan. Tapi baki daripada kelompok Musyabbihah ni, dia taklah, orang kata apa, panjang melirik sangat dia punya perincian. Dan sebahagian daripadanya mungkin sudah pun hilang pengikutnya. Cuma untuk firqah Musyabbihah yang terakhir yang diletakkan oleh penulis, iaitu firqah yang bernama An-Nusairiyah ataupun An-Nusiriyah, yang ni masih lagi wujud dan sedang mengumpul kekuatan untuk mengisytiharkan sebagai sebuah kerajaan yang sah. Nanti kita akan cerita siapa dan di mana mereka itu. Cuma untuk sekarang ni kita sambung sikit lagi, iaitu kita sambung firqah yang seterusnya untuk Musyabbihah ni ialah Al-Baziriyah. Siapa dia? Al-Baziriyah ni pengasasnya ialah Bazir bin Musa. Ada baca dengan Birzikh, tapi yang tepatnya ialah Bazir, ba zai ya ghain. Bazir bin Musa, yang mana dia ni telah mendakwa Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni ialah daripada 12 orang imam yang telah disenaraikan sebagai imam-imam yang mulia oleh kelompok Syiah Ithna Asyariyah ataupun Syiah Imam 12. Dan kalau kita tengok perbahasan kita ni daripada bab Syiah sampailah sekarang ni kita bahas Musyabbihah ni, ianya ialah pecahan daripada Syiah tu sendiri. Dengan sebab dalam Syiah ni dia tidak ada batas untuk satu orang tu dakwa apa yang dia nak dakwa. Menyebabkan bila mana satu-satu tokoh dia dah buat satu kelompok, bila mana kelompok yang dia buat tu ada benda-benda yang tak puas hati, maknanya pengikut dalam kelompok tu dia ada rasa something. Biasanya penyakit ni akan kena pada murid kanan. Contoh Syiah Abdullah bin Sabah biasa akan kena pada pengikut kanan dia. Waktu dia perasan orang yang dia ikuti ni ada benda-benda yang tak selesai dalam percakapan dia, perbahasan dia tu ada benda-benda yang bersifat tertunggu-tunggu. Contoh dalam Syiah ni, antara benda yang dia orang tunggu ialah imam yang terakhir itulah, iaitu Imam Mahdi. Dalam isu Imam Mahdi ni,
macam-macam pandangan, dan disebabkan oleh konsep Syiah tu sendiri tidak ada konsep yang tertutup, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh dakwa, sebab dia terima semua dakwaan. Dakwaan melalui mimpi, dakwaan melalui pernyataan berbentuk yaqazah, jumpa betul orang tu, menyebabkan dia akan sentiasa melahirkan fahaman-fahaman baru. Dan fahaman baru ni keluar kerana tak puas hati daripada induk dia. Contoh musyabbihah. Musyabbihah ni keluar pada Syiah Isna Asyariyah. Sebab penerangan dalam kelompok Isna Asyariyah tu menyebabkan dia orang rasa kita kena buat sesuatu. Tapi waktu dia suarakan benda tu kepada induk dia buat tak peduli. Bila mana induk buat tak peduli, jadi yang ikut ni dah mula rasa stres. Sebab apa yang dia ideakan tak dapat sambutan. Akhirnya keluar, create kelompok baru. Ini dalam Syiah. Begitu jugalah dalam tarekat tasawuf pun macam tu. Bila mana satu-satu tarekat tu dia sudah berkembang, ada pengikut. Bila mana dia ada pengikut, maka adalah pandangan yang bermacam-macam. Saya sebut macam ni tuan-tuan. Setiap kelompok-kelompok yang menyeleweng ni, dia orang mesti akan janjikan sesuatu pada pengikut dia. Dalam janji tu, dia bersifat adanya konsep menunggu. Nak dapat benda ni, kena tunggu. Dia macam orang politik juga, waktu nak pilihan raya, dia bagi manifesto. Ni maaf saya sebut. Okay. Bukan nak sebut hal politik pun. Cuma nak kata style dia sama. Okay. Untuk tarik orang, supaya orang rasa berminat. Okay. Tapi yang manifesto tu dia hal keduniaan je lah dalam politik ni. Okay. Untuk hal ni, bila mana dia bentangkan janji-janji dia, orang nak argue bila mana tak dapat, tak boleh. Sebab dia telah letakkan satu sempadan, cara untuk dia dapat tahu benda yang dia janji tu jalan ke tak jalan, ialah ada satu jalan spiritual yang tak semua pengikut boleh rasa. Dia seorang je boleh rasa. Sebab tu dakwaan dalam Syiah, bila mana tak dapat benda yang dia nak, dia akan kata Tuhan rancang lain, rancangan dah berubah. Dia orang dah pergi mesyuarat di bukit mana, di gunung mana, dia orang tak nak lulus apa yang kita janji dulu, jadi tukar. Okay. Benda yang macam ni lah yang akan create kelompok baru demi kelompok baru. Dan kelompok baru pula, bila mana keluar saja daripada induk dia tu, dia pun akan menabur janji yang sama juga. Saya nak sebut macam mana rangkaian ajaran sesat ni, dia berangkai panjang sampai keluar nama yang berbagai-bagai, tapi isi, style, modus operandi dia takkan lari, sama saja. Okay. Dalam kelompok musyabbihah ni, Bazir bin Musa, dia telah dakwa Ja'far As-Sadiq itu Tuhan yang menjelma dalam rupa makhluk. Allah Ta'ala masuk dalam Ja'far As-Sadiq. Kita dah sebut, ini ialah konsep hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad. Okay. Dan bila mana Tuhan menjelma dalam Ja'far As-Sadiq, dia bawa beberapa ajaran-ajaran yang bersifat usul. Yang pertama yang dibawa oleh Ja'far As-Sadiq, sedangkan Ja'far As-Sadiq berlepas diri daripada apa yang dia dakwa ni. Dia sebab apa jadi macam ni? Sebab pengikut-pengikut ni duduk kawasan lain. Ja'far As-Sadiq pula duduk kawasan lain. Waktu pengikut-pengikut ni ataupun orang-orang yang nak buat cerita sandar pada Ja'far As-Sadiq tu, waktu dia cerita benda-benda yang luar biasa, pemilik tu, tubuh badan tu, tuan punya badan tu tak tahu pun cerita karut yang dah belega sandar pada diri dia. Sebab zaman pada waktu itu terbatas. Satu-satu maklumat tu nak sampai ambil masa lama, bukan macam zaman sekarang. Okay. Jadi Al-Baziriyah yang dibawa oleh Bazir bin Musa, first dia kata Ja'far As-Sadiq kata. Dan kata-kata Ja'far As-Sadiq ini ialah of course kata-kata Tuhan lah. Okay. Yang pertama, setiap orang mukmin itu layak menerima wahyu, bukan Nabi dan Rasul lagi. Semua kita ni ada kebolehupayaan untuk terima wahyu. Macam mana nak tahu kita terima wahyu? Lintasan yang lalu dalam hati, itulah wahyu. Gitu je dia buat pernyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan pengikut Al-Baziriyah ni ada beberapa martabat. Orang yang tinggi martabat dan martabat itu melebihi Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Dia orang sendiri yang letakkan hierarki kedudukan kelompok dia orang. Ini orang-orang yang tak boleh dikacau. Otoriti dia orang sangat kebal. Kata-kata dia orang walaupun jelas nampak menyeleweng, tak boleh diragukan. Tujuan dia apa? Tujuan bila mana janji yang ditabur tak dapat ditunaikan, pengikut bawah tak boleh nak lawan. Itu saja. Itu benteng dia. Sebab tu diperkenalkan kaedah ini atau pernyataan macam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia itu apabila sampai kepada martabat kamal. Martabat kamal ni dalam batiniyah juga dipanggil dengan nama insan kamil. Macam itulah. Okay. Martabat kamal tidak boleh dikatakan dia itu mati, tetapi dikatakan bahawa dia itu naik ke mi'raj ataupun naik ke alam malakut. Tuan-tuan dengar benda ni, dia macam ada mirip dengan ajaran sesat yang ada di Malaysia ni. Dia punya point dia sama. Bukan ajaran sesat di Malaysia tiru. Orang kata bukan dia orang tiru ajaran sesat Malaysia, tapi ajaran sesat di Malaysia ni yang duk tiru teori ni. Iaitu bila mana berlaku kematian satu-satu tokoh dia orang tak akan cepat-cepat kata dia mati, tapi dia sedang berpindah alam. Akhirnya tunggulah dikubur. Satu kumpulan demi satu kumpulan. Dibuatnya ritual-ritual yang bersifat kemuliaan nak tunggu. Kalau tuan-tuan ingat dulu bila mana Arqam ini diharamkan, ini antara bibit-bibit yang duk ada dalam kelompok dia. Dan selepas kematian ketua dia, apa yang kita boleh tengok, memang penggiliran menunggu tu. Sebab memang dia orang dakwa tak mati pun. Dia orang dakwa akan datang lagi lepas pada ni, lepas pada ni. Bahkan kalau tengok dakwaan dia orang melalui tulisan-tulisan dia orang ialah dia orang kata tsunami itu ialah kemarahan daripada Abu Ya. Tsunami tahun 2004 tu. Yang dulu. Yang kita kawasan utara ni pun kena. Okay. Dia mirip. Dia orang tak pernah ijtihad, dia orang baziriyah pun. Okay. Cuma saya nak kata ajaran sesat dia copy and paste saja di mana-mana pun. Dia akan bawa benda yang macam ni lah. Okay. Kemudian dia kata, yang keempat, mereka berkata bahawa tidak ada seorang pun di kalangan mereka telah mati. Nak bagi lebih rasa dia hargainya pengikut kumpulan ni, dia bagi satu martabat. Martabat tu janji kosong je. Kita semua ni tak mati. Kalau mati pun tak mati. Tapi zahirnya memang mati pun. Duk tunggu di kubur, kawan tu tak bangkit-bangkit pun. Okay. Tapi cakap-cakap macam ni sangat berkuasa kepada pengikut dia. Tuan-tuan tengok ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Tuan-tuan tengok ajaran yang dibawa oleh Nabi Kahar. Bawa sampai ke mahkamah rendah syariah di Gombak. Ketika mana nak didakwa, sebab dia dakwa dengan macam-macam dakwaan. Antara dakwaan dia kata Quran itu diturunkan pada dia, ada ayat-ayat Quran turun pada dia. Okay. Tak apalah, kita yang duduk masjid ni, yang kita dengar ni, kita tengok TV, tengok berita, macam mana boleh percaya? Dengar pun tak cerdik boleh percaya. Tapi tuan-tuan tengok, keluar daripada perbicaraan, pengikut-pengikut dia ramai. Tuan-tuan cari video dia, pengikut dia ramai, pergi berhimpun, bagi semangat. Siap pelekeh pula bila mana wartawan tanya, kenapa begitu yakin sangat nak ikut Nabi Kahar ni? Dia kata Nabi jamin kita. Makcik-makcik yang perempuan yang dia ikut tu, Nabi jamin kita. Awak siapa jamin? Dia tanya pula wartawan tu. Bila mana tanya macam tu, wartawan nak jawab apa? Wartawan tu non-Muslim pun. Dia tak pernah kenal perkataan Rasul Nabi pun. Okay. Tapi dia tak ramai, tapi suara dia kuat. Sudah cukup untuk memberi gelombang rasa macam ajaran tu ada kedudukan dia. Dan tuan-tuan kena tahu, ajaran Nabi Kahar ni masih lagi wujud sampai sekarang. Pengikut dia masih lagi ada. Jabatan agama hantar pegawai-pegawai untuk pergi berhujah. Bahkan ada sebahagian asatizah atas kapasiti peribadi pergi berhujah dengan dia. Antara yang terlibat dalam penghujahan dengan pengikut Nabi Kahar ni ialah Al-Fadhil Ustaz Adli Sa'ad. Yang ni antara yang atas kapasiti peribadi pergi, bukan jabatan agama mana-mana hantar. Sebab jabatan agama ni dia orang pun kadang-kadang tak berani nak berhujah dengan kelompok-kelompok ni. Okay, sebab satu, bebai, istilah dia degil betul.
Memang tak boleh nak buang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sudah dikuasai pengaruh lain sehingga dia jadi macam tu. Pengaruh lain tu apa dia? Sihir lah. Sebab tu tuan-tuan tengok masa seminar Nur Muhammad baru ni yang dibuat di Kuwait apa semua, kita datangkan speaker-speaker yang selalu duk bercakap bab ni. Okay. Antara yang diterangkan oleh kebanyakannya lah, okay, cuma saya ambil satu orang saja, apa yang disebut oleh Ustaz Nodros, bila mana satu ajaran sesat dia nak bagi kuat kelompok dia, memang tak akan boleh lari daripada unsur sihir, tak akan boleh lari. Golongan sesat dia tak akan menang kalau tak main kotor kat belakang. Dia mesti kena main kotor. Unsur sihir ni tak boleh dipisahkan. Sebab tu kita akan tengok dalam Syiah ada. Kalau kita rentas agama, dalam agama selain pada Islam, dalam Yahudi ada, dalam Kristian ada, dalam ajaran-ajaran sesat di Malaysia pun ada. Sama ada yang diharamkan ataupun yang tak diharamkan. Walaupun kita nampak dia sedang promote benda-benda yang bersifat mengenal diri, tak kiralah apa-apa saja, tapi di belakang mesti akan ada satu amalan tertentu. Nak kata teruknya unsur sihir ni wujud, sehingga pihak kerajaan pada waktu tu, saya tak ingat siapa pengarah JAKIM zaman tu, dah meninggal lah Datuk tu pun, dia ada minta dengan Finas. Finas ni badan yang jaga perfilman ni lah, yang buat drama TV, Finas, yang pelakon-pelakon duduk di bawah dia orang lah, ada pelakon yang sendiri. Okay. Minta dengan Finas bagi satu skrip, pegawai-pegawai JAKIM bincang untuk buat satu drama nak cerita ajaran sesat di Malaysia ni teruk tahu mana. Buat cerita, buat drama. Tuan-tuan buka dalam YouTube, cerita tu dalam TV tak ada dah sekarang. Cerita tu pun dah lama dah. Yang mana watak ketua ajaran sesat itu telah dilakonkan oleh satu orang pelakon yang terkenal. Pelakon tu pun dah meninggal dah, M. Rajoli. Tuan-tuan tengok, M. Rajoli memang menasabah pun untuk pegang watak macam tu. Okay. Dalam cerita tu, dalam video tu, dia copy paste dalam drama tu, macam drama pendek lah. Tak, bukan drama juga lah, dia macam filem pendek yang cerita macam mana ajaran sesat. Tapi dia bukan, orang kata apa, cerita dalam keadaan penerangan. Dia bukan video penerangan. Dia memang lakonkan balik macam mana zikir dia orang, apa unsur dia orang, antara perkataan-perkataan yang ataupun ritual yang ada, nikah batin pun ada dalam tu, dalam cerita tu. Tuan-tuan carilah. Tai M. Rajoli ajaran sesat, dia dah keluar dah dalam YouTube ni. Filem dia. Okay. Nak katanya apa yang ada dalam, sebab masyarakat kita ni bagi ikut kuliah kadang-kadang orang tak peduli. Kena bagi cerita. Bagi cerita baru orang tahu, baru orang nampak. Okay. Cuma nak katanya sini ialah apa yang ada dalam cerita tu ialah real, memang real. Waktu M. Rajoli tu sampai nak bagi macam bai'ah kepada pengikut-pengikut baru ni, dia bawa jamuan makanan. Dia tak makan pun, dia suruh orang yang makan. Sebab makanan tu sedia dijampi dengan sihir dah. Malam tu berzikir sambil tunjuk-tunjuk langit, dah macam disko dah. Akhirnya berbuih keluar sebab dah mabuk dah. Dan dia punya lagi tinggi ialah menghalalkan benda yang haram. Dalam cerita tu dia ada satu part, dia kata malam ini ana halalkan apa yang haram, kita boleh minum arak. Lakonan je lah, tapi bukan minum betul. Cuma nak kata itu memang ada, bukan satu penipuan, itu memang ada pun. Di mana-mana kelompok pun, di mana-mana kelompok. Okay. Kalau dia tak pakai dadah, dia akan pakai, dia tak pakai arak, dia akan pakai dadah. Ganja ke apa ke, benda ni memang tak dapat dinafikan. Dalam ajaran sesat benda ni wujud. Dia bukan benda yang kita kata cerita-cerita, dakwa-dakwi, bukan. Memang betul wujud. Okay. Jadi itu untuk Al-Baziriyah. Dia orang kelompok Syiah yang dah brutal sikit. Okay. Kemudian yang seterusnya, Al-Ujailiyah. Pengikut seorang yang bernama Umair bin Banan Al-Ajali ataupun Al-Ujali. Pengikutnya mendakwa dialah yang mengganti Abul Khattab, tetapi mereka berbeza dengan golongan Al-Muammariyah kerana menyatakan bahawa mereka mati bukan seperti apa yang didakwa oleh Al-Muammariyah. Akhirnya ketua mereka dijatuhkan hukuman bunuh oleh pemerintah Islam di zamannya. Al-Ujailiyah ni dia klan yang kecil je, dia tak besar sangat. Okay. Kemudian Al-Kayaliyah, pengikut Ahmad bin Al-Kayal.
yang dianggap sebagai salah seorang imam yang tersembunyi. Pada mulanya dia mengaku menjadi imam, kemudian dia menyatakan bahawa dialah yang berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya maksud dia apa? Anal haq. Dakwaan macam yang didakwa oleh Al-Hallaj. Al-Hallaj yang batini tu. Di antara ajarannya, alam itu ada 3. Alam tinggi, alam dekat dan juga alam jauh. Alam tinggi, alam dekat dan alam jauh. Ini semua dakwaan-dakwaan untuk nampak beza pada orang. Al-Khayaliyah. Yang terakhir untuk Al-Musyabbihah ni ialah An-Nusiriyah ataupun An-Nusairiyah. Pengikut kepada Muhammad bin Nusair yang mendakwa dia orang kanan kepada Imam Al-Hasan Al-Askari. Dalam senarai Imam 12 tu, Hasan Askari ni nombor 11, yang ke-12 ialah Imam Mahdi. Hasan Al-Askari, yang mana ianya salah seorang daripada imam dalam mazhab Syiah, di mana ajarannya telah dibincangkan dalam perkara mazhab Syiah sebelum ni. Mereka ialah golongan ghulat Syiah. Nusairiyah ni ghulat Syiah. Nusairiyah sekarang sudah tukar nama kepada Al-Alawiyin. Alawi. Bila mana dia orang rasa tak selamat dengan nama Alawi, dia orang tukar dengan nama Bani Asad. Tuan-tuan pernah dengar pemimpin dunia ni yang datang pada keluarga Asad. Ini kelompok dia. Ini kelompok dia. Nusairiyah tu mai pada itulah. Asad dia Nusairiyah, Alawiyah, kemudian Asadiyah. Yang kita pernah dengar Bashar Asad, Hafiz Asad, itulah. Cuma mungkinlah mereka-mereka ini hanya sekadar pemimpin, bukan penganut ajaran Nusairiyah yang tegar. Bukan. Dia macam kita lah, pemimpin-pemimpin kita Islam, tapi adakah dia daripada golongan pengamal Islam yang tegar? Tergantung. Kalau dia mai pada family yang memang tegar Islam, dia memang jenis pergi masjid surau, kita kata dia penganut Islam yang baik. Semua agama macam itulah, agama Buddha ke Kristian, dia akan ada penganut-penganut yang hanya dakwa diri daripada penganut agama tu, tapi tak pun menjadi penganut yang melazimi ritual-ritual, ibadah-ibadah yang ada dalam agama tersebut. Nusairiyah ni dia ada beberapa i'tiqad dia. Beriktikad bahawa Ali karramallahu wajhah Tuhan. Itu i'tiqad dia. Nusairiyah di Syria hari ni, dia orang asalnya daripada kawasan di Iraq, kemudian berpindah di pergunungan Lubnan, dan akhirnya dia orang dapat kedudukan yang agak kukuh di Syria. Negara Syria hari ni itulah. Negara Syria hari ni. Dan dia orang bukanlah seperti mana Syiah yang ada di Karbala, Syiah Ithna Asyariyah, yang memang ada pakaian khusus, yang memang ada, orang kata apa, ada ritual-ritual khusus. Dia orang tak besarkan sangat Imam Hussein Karbala tu, tak besarkan sangat. Dia orang tidak ada ziarah wajib, kena pergi ziarah Hussein, tak perlu. Dia orang hanya cukup membesarkan imam dia orang ataupun pemimpin dia orang. Sebab tu bila mana berlaku revolusi di Syria, bila mana berlaku pergolakan politik, bila mana rakyat-rakyat dah sedar bahawasanya pemimpin dia orang ni Bashar Asad dan beberapa ahli parlimen, dalam bahasa Arab dia panggil Majlisun Nuwab. Majlisun Nuwab ni maksudnya parlimen lah, ahli parlimen. Di dalam parlimen Syria tu memang menganut pekat terhadap ajaran Nusairiyah ni, barulah orang Syria tahu bahawasanya Syiah telah menguasai dia orang. Sebab negara Syria bukanlah negara populasi Syiah besar macam di Iran, macam di Bahrain, macam di Kuwait. Tak. Dia tak seramai itulah macam di Iraq sekalipun. Syiah Nusairiyah di Syria sangat sedikit. Tapi apa yang menjadi kelebihan sehingga dia orang dapat duduk atas? Sebab dia orang memenuhi jawatan-jawatan dalam pemerintahan tertinggi. Dia orang duduk situ. Dia orang duduk dalam ahli parlimen, dia orang tanding apa semua dan dia orang menang. Jadi dia orang kata apa? Tapi dia orang tak promote lah tak promote ajaran waktu
pegang jawatan tu. Sebab kalau tengok Bashar Assad, Hafiz Assad ni, dia orang bukan lebih kepada nak suruh pertuhankan dia orang. Dia orang lebih kepada nak pemerintahan Syria tu kita pegang. Dan dia orang tak pernah declare pun dia orang Nusairiyah. Kalau kita tengok ucapan Bashar Assad, dia declare dia apa? Dia declare dia sosialis. Tu saja. Dia declare dia sosialis. Sebab tu kalau kita belajar dalam aliran pemikiran moden ni, komunis, sosialis, apa-apa semua ni, okay, sosialis dia memang boleh join dengan komunisme. Dia okey. Sebab tu Syria dengan Rusia dia okey. Pemikiran dia, aliran pemikiran, dia ada cara. Sebab tu saya kata Bashar Assad dia bukan penganut yang baik. Cuma askar-askar dia yang duduk di bawah rejim dia ni, waktu jatuhnya rakyat Syria tu tak boleh nak lawan dah lagi. Bila mana kena tahan, kena tangkap ni, antara yang diorang suruh sebut ialah suruh syahadah la ilaha illa Bashar. Itu yang diorang suruh. Itu memang video yang tak dapat dinafikan. Pada waktu itulah para ulama sebahagian besarnya di Syria mencabut bai'ah, mencabut janji setia lah untuk bersama dengan pemimpin. Sebab dulu para ulama Syria ni dia orang tak nak cari pasal dengan pemimpin. Jadi kalau kita tengok ulama di Syria ni, dia nak bercakap bab politik, hampir tidak ada ucapan dia orang bercakap bab politik. Termasuklah Ramadan Al-Buti, Sa'id Ramadan Al-Buti, yang akhir-akhirnya dia pun tak setuju dengan Bashar Assad. Cuma saya nak katanya kelompok tu ada, tapi dia orang bukan kelompok yang cuba nak, dia orang tidak ada misi macam Iran, Iraq, dia orang tak ada misi. Dia orang nak aja kerajaan. Dia orang tak nak pun nak buat tempat ibadah khusus macam di Karbala, nak tengok Najaf, kok ada kawasan yang kita boleh bangunkan sebagai orang kata apa, tempat-tempat untuk ritual-ritual Syiah, nak buat masjid-masjid Syiah macam di Oman, di Bahrain. Dia orang tak ada, tidak ada projek itu. Cuma dia orang nak kuasa pemerintahan tu berada pada kita, tu saja. Dan bila mana ada yang menentang, dia orang akan buat dengan cara yang sangat brutal. Sebab tu peristiwa Hama pada waktu zaman Hafiz Assad, ayah kepada Bashar Assad, dia test nuklear, dia test pada rakyat dia, dia tak test negara orang. Sebab dia memang tak ada masalah rakyat dia mati ramai mana pun. Itu memang kebiasaan, tabiat kepada Nusairiyah ni, Nusairiyah tu sendiri. Ada yang kata kelompok ni pun nama dia Al-Qaramitah, sama lah tu. Tukar nama ni ialah benda yang biasa, nak bagi boleh duduk di semua keadaan. Abdullah bin Qurmud pun ada sekali dalam tu. Muhammad bin Nusair pun ialah orang-orang yang berfahaman yang sama. Okay. Jadi dia orang wujud yang kekal musyabbihah sampai sekarang ni ialah Nusairiyah yang duk ada. Tapi dia orang panggil dia orang dengan Asad ataupun Alawiyin. Biasanya sebut dengan perkataan tu lah. Okay. Iktiqad dia orang yang pertama, Ali itu Tuhan. Yang kedua, syariat itu ada zahir dan batin. Yang batin itu berada di sisi imam-imam dan mereka masih berkekalan. Imam-imam itu tidak mati. Poinnya ialah mereka ni ialah Syiah dan memang mereka menyamakan Tuhan itu sama dengan makhluk. Okay. Selesai untuk musyabbihah. Okay. Seterusnya Al-Yazidiyah. Kelompok besar seterusnya, Al-Yazidiyah ni antara perbahasan yang terakhir untuk kelompok-kelompok yang menisbahkan diri sebagai Muslim. Semua yang kita bincang ni daripada Asy'ariyah, seterusnya Maturidiyah, seterusnya Salaf, Syiah dan pecahan-pecahan dia, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, sampailah sekarang kita masuk kepada musyabbihah ni. Ni kalau tanya dia orang semua mengaku Muslim. Dia orang mengaku Muslim. Dia orang tak kata dia orang non-Muslim, dia orang Muslim. Okay. Yang terakhir ialah Yazidiyah, dan lepas pada ni kita akan masuk Bahaiyah Qadiani. Yang Bahaiyah Qadiani ni dia orang tak pernah mengaku dia orang Muslim. Dia orang rasa dia orang tu ialah agama dia orang sendiri. Okay. Al-Yazidiyah ni apa dia? Al-Yazidiyah para ulama khilaf. Macam mana keluar nama Yazidiyah ni? Yang pertama ada yang kata mereka ialah asalnya pentaksub kepada Yazid bin Muawiyah, anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi tu. Itu. Sebab kita kena tahu, Yazid ni memang sangat-sangat dibenci oleh satu kelompok iaitu Syiah. Termasuklah Muawiyah sekali ayah dia. Tapi kita kena tahu penduduk Syam ni sebab Muawiyah gubernur Syam,
Dan Yazid pun pegang Syam sebelum dia pegang keseluruhannya termasuk di Hijaz. Mereka mempunyai pentaksub mereka. Orang suka dengan Muawiyah. Walaupun Muawiyah dari segi kehidupan sosial dia di Syam pada waktu itu ialah agak mewah berbanding sahabat-sahabat lain. Dialah antara sahabat Nabi yang jadi gubernur, rumah elok sikit pada gubernur-gubernur lain. Dialah yang ada pengawal di rumah dia. Banyak benda. Tapi bukan dia makan dia seorang. Dia cuba usaha untuk jadikan wilayah Syam itu wilayah yang paling maju, paling hebat dari segi fasiliti. Sebab tu kalau kita tengok, kita baca sejarah-sejarah, apa nama ni, kerajaan Umayyah apa semua ni, Bani Umayyah apa semua ni, kesan pemerintahan Muawiyah, antara benda yang diberi penekanan ialah harta benda awam yang berada di jalan-jalan di Syam. Antaranya adalah tempat mandi awam. Tempat mandi awam yang provide boleh mandi air panas. Di Syria ni sampai ke sekarang ni, bila mana sebut Syam ni, biasanya orang akan fokus pada Syria. Syria dan bahagian pada Turki ni, yang border dengan Turki tu, kalau kita pergi sampai sekarang ni pun ada tempat mandi awam yang dah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Kesan daripada caknanya ataupun concernnya Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap pembangunan harta benda awam. Dia macam tandas awam lah zaman kita ni. Tapi dia lagi komplit. Saya tak pernah pergi Syria ni, tak pernah masuk. Cuma orang cerita di Syria ni tempat mandi awam dia luas, besar. Fasiliti dia komplit. Tempat mandi awam ni fungsi dia apa? Musim panas, musim sejuk, orang akan cari tempat mandi air panas. Dia orang hasilkan air panas dengan kaedah tradisional. Dan dia tempat kita mandilah. Kita mandi. Sebab orang zaman dulu, dia orang tidak ada mesin untuk panaskan air di rumah untuk mandi ni, untuk shower tak ada. Dia orang hanya boleh panaskan air untuk makanan dan minuman saja. Okay. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam di Turki pun banyak sekarang. Turki. Bila mana kita masuk tempat mandi awam ni ataupun dia panggil hammam ni, tempat mandi awam ni, dia akan bagi kita semua fasiliti, tuala apa semua, sabun apa semua. Bahkan ada setengah-setengah tempat mandi awam ni, badan kita ni pun ada orang sental. Tapi dia lebih terhormat berbanding tempat mandi awam di Jepun. Di Jepun tu kena telanjang, yang orang kita duk pergi tu. Cuma dia tak buat video live lah waktu tu, sebab dia pun tak gamak. Cuma budaya orang Jepun ni memang mandi telanjang pun. Ramai-ramai. Bukan mandi seorang tu tak ada isu lah. Ramai-ramai. Okay. Di Syria benda ni terjaga sebab dia orang Muslim, dia orang jaga bab ni. Okay. Jadi fasiliti tu wujud. Sebab tu kau tengok dulu makanan-makanan yang pelik, antaranya makan hamamah. Hamamah ni burung merpati. Burung merpati tu tangkap, panggang ke bakar ke saya tak pasti. Dia ada satu hidangan, burung merpati tu buang segala perut apa semua dalam tu. Lepas pada tu dia akan sumbat nasi dalam perut burung merpati tu. Dia rebus. Hidangan ni sangat famous di Mesir dan juga di Syria. Waktu tu orang Madinah hanya dengar je orang Syria dah makan burung. Makan burung ni kira orang kaya je lah yang boleh buat benda tu. Maknanya saya boleh katakan Syria pada zaman Muawiyah, Syam ni, zaman Yazid, ianya seperti UAE dan Qatar zaman sekarang. UAE lah lebih khususnya. Segala benda-benda yang mewah boleh dirasai oleh orang-orang awam dengan mudah. Jurang antara orang kaya dengan orang miskin tak terlalu jauh. Tapi ada seorang sahabat Nabi, saya tak ingat nama dia apa. Dia ni masuk Islam lewat Umar lantik dia jadi gubernur di Kufah, di Homs, bukan Kufah, Homs. Homs ni dalam Syria. Kita panggil Homs lah sekarang, H-O-M-S, Homs. Homs ni ialah satu bandar yang sangat moden pada zaman tu, pada zaman sahabat tu. Saya tak ingat apa nama sahabat tu sebab tiba-tiba duk cerita ni. Okay. Dan dia ni antara yang mutaakhir, antara yang agak lewat masuk Islam. Tapi Umar lantik dia jadi gubernur di Homs. Waktu dia dapat jawatan jadi gubernur di Homs tu, Homs berubah jadi makin moden
sehingga orang panggil Homs ni Kufah yang kedua. Modernnya dia. Kufah pertama tu dah moden dah. Kufah kedua. Okay. Cuma ada beberapa pengaduan daripada rakyat-rakyat Homs terhadap gubernur yang telah dilantik oleh Umar Al-Khattab ini. Yang pertama ialah orang mengadu dia ni masuk pejabat lambat. Masuk pejabat lah kot kalau ada pejabat zaman dulu. Okay. Maknanya nak jumpa dia ni tengah hari baru dia jumpa. 9-10 pagi payah nak jumpa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebulan sekali hilang, tak tahu pergi ke mana. Sehari dalam sebulan tak tahu pergi ke mana. Orang tak nampak dia di Homs. Okay. Yang ketiga, dia ni kalau berucap, kalau berucap tak tahan. Tak boleh berucap panjang. Dia berucap 3-4 minit je, dia rebah jatuh pingsan. Itu antara pengaduan orang tulis surat hantar kepada Umar Al-Khattab. Umar pun arahkan utusan dia panggil balik sahabat ni sebab nak soal selidik apa problem mengadu. Sebab Umar kata, aku dengan firasat aku rasa dia yang paling elok untuk jadi gubernur. Ni apa cerita ni, banyak orang mengadu ni. Okay. Bila mana sahabat tu sampai, Umar tanya tu dalam keadaan marah. Dia memang tak suka dengan benda-benda yang bersifat langgar protokol, tak bertanggungjawab ni. Okay. Umar tanya, apa uzur kamu bila mana rakyat kamu kata kamu ni pagi payah nak cari, tengah hari baru keluar. Dia pun kata, apa yang rakyat aku mengadu tu betul. Sebab aku ni ada satu orang isteri, dia ada isteri dia tu Allah Ta'ala uji dengan sakit, lumpuh, tak boleh bergerak, yang memerlukan perhatian dia. Dia kata, aku tak akan keluar daripada rumah sehingga aku sediakan semua keperluan dia, baru aku keluar dari rumah. Aku masak untuk dia, aku mandi dia, apa semua. Umar terimalah dia punya keuzuran tu. Okay. Yang kedua, sebulan sekali hilang, tak tahu pergi mana. Apa uzur kamu? Apa alasan kamu? Jawab dia betul, apa yang rakyat dia mengadu tu betul. Dia kata, sebab sebulan sekali aku akan basuh baju yang aku pakai ni, dan aku hanya ada sehelai baju ni saja. Bila mana aku basuh tak ada baju, aku kena tunggu kering. Jadi hari tu aku duduk rumah lah, aku pakai kain je, tak ada baju pun. Okay. Sebab kalau tuan-tuan tahu kan, sahabat ni, saya tak ingat, nanti kena cari balik. Sahabat ni walaupun dia gubernur, dalam senarai orang miskin di Homs dia ada. Tuan-tuan boleh bayang, dia wakil rakyat, dia YB, dia orang paling miskin kawasan tu. Rakyat dia lagi kaya daripada dia. Benda tu tak berlaku lah tahun 2022 ni. Di Malaysia lagi tak berlaku. Nak katanya hampir mustahil untuk jadi macam tu. Okay. Maknanya yang isi borang zakat maik ni YB pula yang isi. Dia pula tak cukup duit. Okay. Tak akan berlaku lah benda tu. Okay. Cuma dia ni, Umar bagi gaji pada dia, tapi dia guna untuk keperluan dia lah. Okay. Jadi Umar terima lah. Umar jadi makin kagum dengar apa yang jawapan dia. Yang ketiga ni, kenapa bila mana berucap 3-4 minit rebah jatuh. Dia kata, dulu sebelum aku masuk Islam, aku antara orang yang rapat dengan pembesar-pembesar Huzail. Pembesar Huzail ni ialah kabilah Huzail yang kuat juga lawan dakwah Nabi ni sebelum di Islam. Okay. Satu hari dia kata Huzail ni dapat tangkap sahabat Nabi yang dihantar untuk merisik apakah pakatan Huzail nak buat dengan Quraisy, nak jatuhkan Islam. Jadi Huzail ni dia tangkap sahabat Nabi yang kumpulan kecil tu. 10 orang Nabi hantar, 7 orang mati kena panah, 3 orang dia orang seksa. 2 orang mati awal, seorang saya tak ingat apa nama sahabat tu sebab dia datang tiba-tiba. Cuma nak kata Huzail ni memang dia banyak buat pasal. Huzail ni, kabilah Huzail ni sampai sekarang duk hidup kan. Duk wujud di Arab Saudi tu. Dan kelebihan dia orang ialah dia orang pandai memanah, pemanah tepat. Dan dia orang boleh memanah sambil menunggang kuda tepat tanpa ada tali pelana yang dia pegang pada kuda tu. Itu kelebihan yang tak ada pada mana-mana kabilah. Sebab tu kalau tengok dalam ketenteraan Saudi ni, Arab Saudi, kumpulan penembak tepat ni Al-Huzaili kebanyakannya belakang. Itu kemahiran yang diwarisi. Dia orang penembak tepat. Okay. Jadi dia orang tangkap seorang sahabat ni.
Sebelum dia orang nak bunuh sahabat ni, dia orang buat macam-macam. Dia orang kurung dulu sehingga Allah Ta'ala beri karamah pada sahabat ni. Waktu dikurung tu tak bagi makanan, tiba-tiba ada buah-buah yang bukan musim masuk dalam tempat kurungan tu. Tuhan bagi makanan, sehinggalah benda tu telah diperasan oleh budak-budak situ. Okay. Cuma nak katanya dia tu yang jadi Gubernur Holmes tu, dia pun sahabat Nabi, dia masuk Islam lewat. Okay. Waktu hari sahabat tu disalib untuk dikenakan hukuman bunuh. Hukuman bunuh yang dikenakan pada sahabat tu, badan sahabat tu dikelar. Maknanya dia tak potong habis, dia buka je daging, buka perut apa semua ni, dada apa semua buka. Dia biar sampai darah mengalir, nak bagi seksa. Dan lepas pada tu barulah dia panah sahabat tu, dan biar pula beberapa hari jasad tu di situ. Waktu tu sahabat tu telah berdoa dalam doa yang terkenal, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada, lebih kurang, ya Allah engkau bilang semua ni yang duk bunuh aku ni, dan bunuh seorang-seorang mereka, jangan tinggalkan seorang. Sebab kejam sangat apa yang dia sebut, apa yang dia orang buat pada sahabat. Nabi dapat mimpi, Nabi hantar para sahabat untuk ambil balik jasad. Yang jadi penonton pada waktu tu dia Gubernur Holmes tu yang belum masuk Islam, penonton yang tengok kena tu, termasuk Abu Sufyan juga sekali. Abu Sufyan antara div kehormat yang dipanggil. Jadi dia waktu dia berucap lepas masuk Islam ni, dia rasa bersalah, dia tak tolong sahabat tu. Setiap kali dia kata kita kena, orang kata apa, kena tolong, orang kata apa, kena tolong sahabat-sahabat apa semua, kena tolong orang-orang susah, dia rasa macam aku pandai cakap je, aku tengok waktu orang kena aku tak tolong. Lalu Umar kata tepat apa yang aku pilih daripada diri dia, memang munasabah dia jadi Gubernur. Cuma nak kata Homs ialah wilayah yang sangat-sangat moden pada waktu itu. Tapi hari ni tuan-tuan tengok Homs antara yang banyak terbengkalai lah. Bahkan Syria tu sendiri pun ialah negara yang cantik, negara yang besar, negara yang luas, sumber-sumber hasil bumi yang banyak, tanah yang subur, penduduk-penduduknya pun baik. Tapi taklah segah seperti mana zaman para sahabat memerintah Syam dulu. Jadi Al-Yazidiyah ni nisbah kepada pengikut Yazid bin Muawiyah, tu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan Al-Yazidiyah ini ialah pengikut kepada Yazid bin Unaisah Al-Khariji, satu orang yang bermazhab Khawarij, yang mana pada mulanya ianya menganut ajaran Khawarij, kemudian telah keluar pada Khawarij, create ajaran sendiri. Macam kita sebut awal-awal tadi, tak puas hati dengan usul, dengan induk, dia akan buat ajaran sendiri. Ia yang berpendapat mereka ialah pengikut Yazid bin Unaizah, macam-macam. Ada kata Yazid bin Unaisah, ada kata Yazid bin Unaizah. Ada yang berpendapat ia diambil daripada perkataan Yazid, nama kepada satu daerah di Parsi. Di Parsi ni, di Iran hari inilah, ada kawasan nama dia Yazid. Ada yang berpendapat diambil daripada perkataan Yazid bermakna raja atau Tuhan, dan beberapa pendapat yang lain. Mereka menganut suatu ajaran sesat yang diambil daripada beberapa ajaran Islam yang dicampur dengan ajaran agama Majusi, Yahudi, Kristian dan juga lain-lain. Campur aduk semua sekali. Cuma dia akan fokus pada agama-agama yang bersekitar di sekitar tanah Arab. Okay. Antara ajaran-ajaran usul dia orang, yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah dengan lafaz yang pelik. Nanti kita akan sambung, kita bagi ruang azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi apa yang disebut dalam akidah induk bagi kelompok Yazidiyah. Yang pertama, lafaz kalimah syahadah yang pelik, iaitu yang berbunyi asyhadu wahidullah sultan Yazid Habibullah. Ini lafaz syahadah dia. Dengar pun dah something lah. Dari segi nahu pun ada benda yang tak kena pada perkataan tu. Okey. Jadi itu antara syiar syahadah dia. Asyhadu wahidullah sultan Yazid Habibullah. Dia nak pergi pada Yazid lah. Yang kedua, berpuasa menurut ajaran mereka ada dua jenis. Untuk orang-orang yang bermartabat tinggi daripada kelompok dia orang, 80 hari puasa dibahagi pada dua peringkat. Peringkat pertama bermula daripada 20 hari bulan Oktober, dan peringkat kedua bermula daripada 20 hari bulan Mei. Dia orang ikut kalender Masihi. Tapi dia orang ada kalender dia orang sendirilah. Okey. Yang kedua, puasa untuk orang awam. Yang ni yang paling seronok. Untuk orang awam hanya 3 hari setahun.
Tak macam orang Islam. Orang Islam 30 hari. Dia 3 hari je setahun. Iaitu 3 hari minggu pertama daripada bulan Oktober. Dia orang besarkan bulan 10. Ini mengikut kalender Majusi sebenarnya. Okey. Hari Selasa, Rabu dan Khamis. Minggu pertama bulan 10. Okey. Sembahyang, untuk sembahyang dia orang banyak sikit. Sembahyang menghidupkan malam nisfu Syaban. Dia orang ada 5 kali sembahyang. Bermula daripada maghrib sampai subuh, yang dinamakan dengan sembahyang Lailatul Qadar. Tiap-tiap hari, bukan bulan Ramadan saja. Yang menepati sembahyang setahun. Kemudian di sebelah pagi mereka berhadap pada matahari. Sembahyang pun buat, menghadap matahari pun buat. Ketika mana naiknya. Di sebelah petang menghadap pada matahari jatuh sambil membaca amin, amin, amin 3 kali. Dan membaca tabarakallah walidaini ahsanal khaliqin. Itu bacaan dia orang. Kemudian sujud tersungkur ke bumi selepas daripada buat ritual tu, mencium bumi dan melumurkan muka dengan tanah. Ini apa yang dia orang buat. Ada juga di kalangan mereka yang memastikan sembahyang itu dengan membaca Fatihah dan ayat kursi, dan cukuplah dengan sembahyang itu sahaja dalam setahun. Itu sahaja dalam setahun. Ada yang buat sekali saja setahun, ada yang buat banyak. Okay. Yang ketiga, menunaikan zakat. Mereka mengambil 10% daripada permulaan, kemudian hendaklah diberi sekadar yang mampu. Ini mula-mula nak bagi itu 10%, dan lepas pada tu sekadar yang mampu. Yang kelima, menunaikan haji. Menamakan haji itu dengan hari raya taubat dan keampunan, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah yang menepati 23 sehingga 30 Julai. Dia orang akan buat kalender dia orang sendiri, iaitu mereka berada di Bukit Hakkari di Iraq. Dia orang tak pergi buat haji di Mekah. Yang ianya di sisi mereka itu, di Bukit Hakkari itu, dia ada satu punca mata air. Di sisi mereka, mereka namakan punca mata air itu ialah air Zamzam. Kemudian menziarahi kubur Syekh Uday yang dianggap oleh mereka sebagai Kaabah. Uday ni tak pasti Uday mana. Uday anak Saddam Hussein ke tak tahulah. Anak Saddam Hussein pun ada nama Uday. Uday bin Saddam. Tapi saya rasa ni bukan anak Saddam Hussein. Tapi yang Uday bin Saddam ni memang banyaklah problem dia. Kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, akhirnya kena penyakit. Dia kena lumpuh lah sebab dia kena pukul teruk oleh ayah dia. Tuan-tuan tengok video dalam YouTube sampai sekarang. Video, dia tak tunjuk video Saddam Hussein pukul anak dia. Cuma ada satu orang perempuan masuk dalam pejabat Saddam Hussein beritahu dia telah dicabul, diperkosa oleh Uday. Uday, anak dia sendiri, anak dia betul. Dia pun masuk dalam bilik mesyuarat, panggil semua menteri, termasuklah panggil anak dia Uday. Apa dia buat? Dia pukul anak dia di hadapan menteri-menteri dia sampai patah remuk habis tulang. Uday tu Saddam Hussein buat. Okay. Dan dia beri amaran kepada menteri-menteri yang ada. Dia kata, kalau aku boleh buat pada anak aku pun boleh buat pada kamu dan anak kamu. Itu gangster punya style cakap. Tapi last sekali jatuh juga lah. Jatuh tersungkur lagi, bukan jatuh biasa-biasa. Cuma nak kata adalah sisi-sisi kebaikan dia, tapi silap dia tu gangster sikit. Jadi dari segi jasa tu memang adalah. Okay. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.